Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu lagi kita dalam video penerangan Sejarah Tingkatan 5, Bab 3, Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Okey, hari ini kita nak belajar tentang perkara 3.2 iaitu Sejarah dan Kedudukan Institusi Majlis Raja. Okey, untuk hari ini kamu boleh rujuk muka surat 42, 43, 44, 45 buku teks Sejarah Tingkatan 5. Dan apa yang kamu nak belajar pada hari ini, sepatutnya kamu dapat menyebutkan semula secara kronologi kedudukan institusi Majlis Raja-Raja, di samping dapat pengetahuan tentang fungsi dan juga ataupun peranan dan juga keanggotaan bagi Majlis Raja-Raja. Okey, kita pergi pada satu-satu. Yang pertamanya ialah Durbar Pembentukan Durbar Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Di situ ada cikgu nyatakan NNMB Itu ialah singkatan bagi Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Dan cikgu bawakan terus daripada buku teks kamu, ada sudut informasi di bawah sana. Cikgu bawakan dalam slide tentang maksud Durbar Durbar ialah perjumpaan atau persidangan umum yang diadakan oleh Raja Melayu dengan British. Keanggotaannya ataupun keahliannya terdiri daripada Pesuruhjaya Tinggi British sebagai pengerusi. Ahlinya ialah Raja-Raja Melayu bagi negeri-negeri Melayu Bersekutu iaitu Perak, Pahang, Selangor dan Negeri Sembilan. Residen British dan juga setiausaha negeri-negeri Melayu Bersekutu. Kemudian kita tengok pada pembentukannya adalah pada 1897. Peranan dan fungsinya sebagai majlis persidangan Raja-Raja Melayu negeri-negeri Melayu Bersekutu tadi untuk membincangkan tentang hal ehwal pentadbiran kerajaan persekutuan dengan pihak British. Dan persidangan pertama Durbar ni berlaku di Kuala Kangsar, Perak pada 1897. Kamu boleh rujuk juga buku teks ada gambar yang melibatkan majlis Durbar, persidangan Durbar pertama yang berlaku di Kuala Kangsar, Perak ada majlis jamuan teh. Okey. Seterusnya majlis sultan-sultan semasa Malayan Union. Okey, sekarang cikgu di muka surat 43 buku teks Sejarah Tingkatan 5. Peranan dan fungsi untuk Majlis Sultan-Sultan semasa Malayan Union, untuk membincangkan undang-undang berkaitan dengan agama Islam, di samping menasihati Gubernur tentang perkara yang dibangkitkan oleh Raja-Raja Melayu. Majlis Sultan-Sultan ni dipengerusikan oleh Gubernur Malayan Union dengan ahlinya seramai 9 orang Raja Melayu dan 3 orang pegawai kanan British. Dalam Durbar tadi, kita tengok sebelum ni tadi, keahliannya adalah 4 orang Raja Melayu daripada Raja Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Untuk Majlis Sultan-Sultan ni, keahliannya 9 orang Raja Melayu. Maksudnya 4 daripada negeri Melayu Bersekutu, 5 lagi adalah daripada Raja-Raja Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu. 3 orang pegawai kanan British tadi ialah Ketua Setiausaha Malayan Union, Setiausaha Keuangan Malayan Union dan juga Penasihat Undang-Undang Malayan Union. Walau bagaimanapun, persidangan atau majlis Sultan-Sultan ini tidak pernah diwujudkan, tidak pernah berlaku kerana Raja-Raja Melayu menentang Malayan Union. Yang ni kita pun dah sedia maklum pada kita dah belajar semasa tingkatan 4. Malayan Union mendapat tentangan yang hebat oleh Raja-Raja dan Sultan Negeri Melayu dan juga mendapat sokongan yang kuat daripada penduduk tempatan terutamanya orang Melayu. Seterusnya Majlis Raja-Raja semasa Persekutuan Tanah Melayu 1948. Yang ini pun sepatutnya kamu dah maklum. Selepas kegagalan Malayan Union, digantikan pula dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Semasa Persekutuan Tanah Melayu 1948, Majlis Raja-Raja dipanggil Majlis Raja-Raja lah.
ditubuhkan seiring semasa juga pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948, diurus sepenuhnya oleh Raja-Raja Melayu, dipengerusikan oleh Raja-Raja Melayu dan dalam kalangan 9 orang Raja Melayu. Okey, persidangan Majlis Raja-Raja ni perlu disertai oleh penyimpan mohon besar Raja-Raja untuk memeterai keputusan persidangan. Okey, Raja-Raja Melayu diberi hak mendapat penerangan daripada Pesuruhjaya Tinggi British tentang penggubalan undang-undang dan dasar kerajaan persekutuan. Okey, di sini juga tadi disebut tentang penyimpan mohon besar. Raja-raja perlu menyertai persidangan ini. Okey, untuk memeterai keputusan persidangan. So, memeterai menggunakan apa? So, cikgu bawa terus daripada buku teks ya. Gambar di muka surat 44 dinyatakan di situ mohon besar raja-raja. Okey, kita sebut sedikit info tentang ini, di mana mohon besar raja-raja melambangkan kekuasaan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Mohor ini disimpan oleh penyimpan mohor besar raja-raja yang juga merupakan setiausaha Majlis Raja-Raja. Okay. Maksudnya Majlis Raja-Raja ialah penyimpan mohor besar raja-raja yang menyimpan mohor besar raja-raja. Okey, yang menyimpan alat ni. Alat ni ya. Alat ni. Okey. Dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh Majlis Raja-Raja diturunkan dengan cop mohor besar, diikuti dengan tanda tangan penyimpan mohor besar raja-raja. So di sini dah menjawab tentang memeterai keputusan persidangan tadi. Okey. So kamu pun boleh tengok di muka surat 44 tu, itulah rupanya. Permukaan mohor besar raja-raja mengandungi jata kerajaan 9 negeri Melayu serta tertulis di situ perkataan mohor besar raja-raja negeri Melayu dalam tulisan Jawi. Okey, dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja pada 31 Ogos 1948, Majlis Raja-Raja bersetuju menerima corak mohor besar raja digunakan sehingga hari ini. Okey. Tengok seterusnya pula. Majlis Raja-Raja selepas merdeka. Muka surat 44 ya. Okey, selepas merdeka peranan Raja-Raja Melayu dikekalkan. Cuma keanggotaannya ada berlaku perubahan ya. Okey, perubahan tu di mana? Tadi dalam Majlis Raja-Raja Persekutuan Tanah Melayu 1948, keanggotaannya antaranya ialah 9 orang Raja-Raja Melayu. Okey, selepas merdeka keanggotaannya diubah, di mana yang di-Pertua Negeri Melaka dan Pulau Pinang turut menjadi ahli bagi Majlis Raja-Raja. Begitu juga bagi yang di-Pertua Negeri Sarawak dan Sabah juga menjadi ahli selepas pembentukan Persekutuan Majlis Malaysia pada 1963. Okey. Dinyatakan juga di sini yang di-Pertua Negeri tidak terlibat dalam mesyuarat khas yang melibatkan institusi beraja seperti Majlis Pemilihan yang di-Pertuan Agong dan juga timbalan yang di-Pertuan Agong. Okey, cikgu harap kamu boleh setakat ni. Kita pergi pula kedudukan Majlis Raja-Raja dalam Perlembagaan Persekutuan yang ada hari inilah ya. Okey. So, Majlis Raja-Raja boleh bertindak menggunakan budi bicara bagi melaksanakan fungsinya. Ya, seperti mana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Okey. So, dalam Perlembagaan Persekutuan, antara fungsi Majlis Raja-Raja termaksudlah perkara pertama tu, memilih yang di-Pertuan Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong, bersetuju atau tidak bersetuju sebarang undang-undang yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja, memberikan nasihat berkaitan dengan pelantikan jawatan tertentu. Yang keempat, menjadi rujukan dalam perubahan dasar berhubung dengan kedudukan istimewa orang Melayu, Bumi Putera di Sabah dan Sarawak dan juga kepentingan sah kaum-kaum yang lain di negara kita.
Yang kelima, menjadi lembaga pengampunan bagi kes-kes tertentu, memperkenankan perubahan persempadanan tertentu, persempadanan negeri setelah mendapat perkenan raja negeri berkenaan. Dan ketujuh, memperkenankan pindaan perlembagaan bagi perkara-perkara tertentu. Okey, cikgu bawa terus juga daripada buku teks di sini. Antara pelantikan yang memerlukan rundingan dengan Majlis Raja-Raja termasuklah pelantikan Ketua Audit Negara, Ketua Hakim Negara, Hakim Mahkamah Atasan, Pengerusi dan Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya. Okey. So, Majlis Raja-Raja merupakan institusi beraja di Malaysia. Kita sewajarnya menghargai peranan Majlis Raja-Raja dalam memakmurkan negara. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu berbangga dengan institusi ini kerana tidak wujud institusi seperti ini, institusi beraja ni sepertinya pada hari ini di negara lain. Okey. So, apa yang kita dah belajar hari ini? Kita belajar tentang kedudukan, sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja daripada mula pembentukan, iaitu pembentukan Durbar, sampailah Majlis Raja-Raja dalam perlembagaan persekutuan yang kita ada pada hari ini. So, cikgu harap kamu dapat apa yang cikgu nak sampaikan. Kamu boleh baca semula dalam buku teks. Nanti kita berjumpa lagi dalam video penerangan untuk perkara yang seterusnya. Sekian, terima kasih.